Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita semula dalam slot tuition online Perlis Mengaji untuk mata pelajaran sejarah SPM. Saya Cikgu Suraya binti Abdul Rahim dari SMK Tengku Sulaiman Berseri Perlis akan meneruskan pengajaran pada hari ini, iaitu masih berada pada bab 7, iaitu tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ialah pilihan raya, yang kedua negara persekutuan, dan yang ketiga ialah lambang-lambang negara. Tiga-tiga tajuk yang cikgu akan bincangkan pada hari ini adalah merupakan ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, pilihan raya. Mari kita sama-sama dengarkan lagu pilihan raya yang sering berkumandang sebelum pilihan raya dijalankan. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Hari undi akan tiba, kekalahan demokrasi, guna hak kita semua yang asasi. Fikir terlebih dulu dengan akal lestari, sebelum membuang undi yang dihargai. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Jangan lupakan pengenalan serta nomor daftar undi, masa tidak kerugian membuang undi. Bila memangkah kertas undi, harus kita berhati-hati, kalau salah tak berganti sesat sendiri. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya? Pilihan raya maksudnya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. Jadi pilihan raya ni satu proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau peringkat persekutuan. Dan pilihan raya ni dilakukan secara sulit, iaitu secara rahsia. Kita tidak boleh menghebohkan siapakah yang kita undi dan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Dan pengiraan undi dibuat secara terbuka. Maksudnya masa kiraan undi itu perlu ada saksi daripada setiap parti yang bertanding dalam pilihan raya tersebut, dan keputusannya akan direkodkan. Dan calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang. Sistem ini dikenali sebagai sistem majoriti mudah. Maksudnya kalau terlebih satu undi pun dianggap sebagai menang.
Dan sistem ni dikenali sebagai sistem majoriti mudah. Siapakah yang melaksanakan pilihan raya di negara kita? Yang melaksanakan pilihan raya di negara kita ialah Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Dan keanggotaannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Apakah matlamat penubuhan SPR? SPR ditubuhkan untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang. Dan fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya ada 3. Yang pertama, tugasnya ialah menentukan sempadan bahagian pilihan raya. Maksudnya kita sebagai rakyat ni kita ada sempadan, kawasan kita dikenali sebagai sempadan pilihan raya. Jadi siapakah yang menetapkan kita akan mengundi di kawasan ni? Yang menetapkannya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya berdasarkan sempadan pilihan raya. Yang kedua, SPR menjalankan pendaftaran pemilih. Maksud di sini ialah sebelum kita menjadi pengundi, kita mesti mendaftar sebagai pengundi atau pemilih. Jadi sebelum dilaksanakan pilihan raya, SPR akan membuka pendaftaran pemilih. Dan yang ketiga, tugas SPR adalah mengendalikan pilihan raya tersebut, sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. Jadi tugas SPR ialah melaksanakan pilihan raya tu, menjalankan pilihan raya daripada awal hinggalah proses yang terakhir, iaitu pengiraan undi dan pengisytiharan pemenang. Itu adalah tugas SPR. Nanti cikgu akan terangkan apakah maksud pilihan raya umum, apa maksud pilihan raya kecil. Okey, pilihan raya umum, pilihan raya kecil. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh semenanjung Malaysia. Ini yang kita adakan 5 tahun sekali. Jadi dia akan pilihan raya ni diadakan untuk memilih yang pertama ahli Dewan Rakyat, yang kedua ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN. Di Sabah dan Sarawak, pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan secara berasingan, iaitu pada hari yang berbeza. Okey, pilihan raya kecil. Apakah pilihan raya kecil? Pilihan raya kecil akan diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Mengapakah kekosongan ini berlaku? Disebabkan hal-hal tertentu, contohnya kematian wakil rakyat ataupun letak jawatan ataupun dilucutkan jawatan. Jadi apabila berlaku kekosongan tu, pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh kekosongan tu bagi semenanjung Malaysia, dan bagi Sabah dan Sarawak diadakan selepas 90 hari selepas kekosongan tersebut. Dalam tempoh masa itulah, dalam masa 90 hari itu mesti buat pilihan raya kecil. Itu bezanya pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Okey, proses pilihan raya. Apakah proses ataupun bagaimanakah pilihan raya dilaksanakan? Yang pertama ialah penetapan tarikh penamaan calon dan tarikh pengundian oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. SPR akan umumkan tarikh penamaan calon dan tarikh mengundi. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua ialah penamaan calon. Apa maksud penamaan calon? Penamaan calon maksudnya calon-calon yang akan bertanding tu akan pergi mendaftar nama mereka, akan memberikan nama untuk masuk dalam bertanding dalam pilihan raya, iaitu kertas penamaan calon akan diisi, dia ada borang dia, kemudian calon akan menyerahkan kertas penamaan calon, kemudian cara penyerahan kertas penamaan calon ada cara-cara dia, mesti ada penyokong, pencadang,
Kemudian pembayaran deposit calon boleh dibuat lebih awal. Jadi calon perlu berikan deposit untuk masuk bertanding dalam pilihan raya. Okey, ini maksudnya penamaan calon. Langkah yang ketiga ialah penyediaan manifesto pilihan raya. Apakah maksud manifesto pilihan raya? Maksudnya calon-calon ni akan membuat manifesto ni seperti janji-janji dalam pilihan raya. Apakah yang calon tu akan berikan kepada pengundi dia jikalau dia menang dalam pilihan raya tersebut. Ini maksudnya selepas dia menyerahkan nama sebagai calon tu, mendaftar sebagai calon tu, dia boleh menyediakan manifesto dia untuk umumkan kepada rakyat. Okey. Yang keempat, pelancaran kempen pilihan raya. Jadi calon-calon selepas tu boleh mengadakan kempen pilihan raya, iaitu tempoh masanya di antara 7 hari hingga 15 hari tempoh untuk berkempen. Yang kelima, pengumuman tempat mengundi dan tempat mengira undi oleh SPR. Kemudian SPR akan mengumumkan tempat untuk mengundi dan tempat pengiraan undi. Itu langkah yang kelima. Langkah yang keenam, ini adalah pada hari hari pilihan raya tersebut, iaitu pemberian kertas undi yang mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih kepada pengundi di tempat pengundian. Ini adalah lakaran yang menunjukkan 7 langkah pengundian yang berlaku sebenarnya dalam bilik pengundian. Apakah yang berlaku? Ada kerani pengundian. Kemudian di sini pemilih akan memangkah siapakah calon yang dia pilih, parti mana. Kemudian dia akan masukkan di sini ada 2 kotak. Satu kotak untuk parlimen, satu kotak lagi untuk Dewan Undangan Negeri. Ada 2 kotak yang perlu dimasukkan. Kemudian terus keluar. Ini adalah proses semasa berlakunya pilihan raya. Kemudian yang ketujuh, pembuangan undi. Pengundi akan memangkah. Ini semasa proses pengundian tadilah. Pengundi akan memangkah calon pilihan raya pada kertas undi dan kemudian memasukkan kertas tersebut dalam peti undi. Okey. Kemudian proses yang ke-8 adalah pengiraan undi. Undi akan dikira. Kemudian yang ke-9, yang terakhir ialah pengumuman keputusan pilihan raya oleh pegawai pilihan raya. Jadi pegawai pilihan raya akan umum calon manakah yang menang dalam pilihan raya tersebut, parti mana. Ini dia langkah yang terakhir dalam proses pilihan raya. Jadi semuanya ada 9 langkah, iaitu yang pertama adalah tarikh, pengumuman tarikh, tarikh mengundi. Kemudian penamaan ialah penamaan calon. Selepas penamaan calon, manifesto, penggubalan janji-janji pilihan raya. Kemudian selepas buat manifesto tu, calon akan berkempen. Selepas kempen, pengisytiharan tempat mengundi dan juga tempat mengira undi oleh SPR. Kemudian kertas, pemberian kertas undi pada tempat mengundi. Pangkah, pemilih akan memangkah calon ataupun parti yang dipilih. Kemudian kira undi. Dan yang terakhir ialah pengumuman keputusan pilihan raya. Jadi pelajar semua ada 9 langkah proses pilihan raya di negara kita. Okey. Syarat menjadi calon pilihan raya. Apakah syarat untuk menjadi calon pilihan raya? Nak bertanding dalam pilihan raya ni, apa syarat dia? Yang pertama ialah warga negara Malaysia. Bebas memilih dan menganggotai mana-mana parti politik yang mereka gemari. Jadi warga negara Malaysia ni bebas nak masuk pilih, nak anggotai parti mana-mana. Mana-mana parti politik yang mereka gemari di Malaysia. Yang kemudian mereka boleh menjadi calon dan bebas bertanding dalam pilihan raya. Syaratnya ialah warga negara Malaysia, rakyat Malaysia. Kemudian berumur 21 tahun ke atas. Bermastautin di Malaysia, iaitu menetap
di Malaysia, tak boleh menetap di luar negara. Calon mesti bermastautin di Malaysia. Kemudian sempurna akal, maksudnya tidak gila lah. Tidak gila. Bukan muflis. Muflis ni maksudnya bankrupt. Bank isytiharkan dia bankrupt, jadi dia tak boleh bertanding sebagai calon. Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Ini maksudnya bukan pegawai kerajaan. Kalau dia nak bertanding juga, dia mesti letakkan jawatan dulu, barulah dia boleh bertanding dalam pilihan raya. Kemudian tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah. Ini syarat-syarat hendak menjadi calon pilihan raya. Kemudian seseorang warga negara akan hilang kelayakannya sebagai ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri jikalau yang pertama dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau setahun. Dijatuhkan hukuman setahun. Jadi penjara. Jadi dia akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri. Ataupun didenda tidak kurang daripada RM2,000 dan belum mendapat pengampunan. Ini calon ni akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Kemudian calon-calon dalam pilihan raya boleh bertanding atas nama parti ataupun dia boleh bertanding sebagai calon bebas. Calon bebas maksudnya dia tidak menyertai mana-mana parti politik, dia bertanding atas diri dia sendiri sahaja. Itu maksudnya calon bebas. Dan mereka harus kemukakan kertas penamaan calon pada hari penamaan calon. Okey, itu syarat menjadi calon pilihan raya. Ini pula syarat untuk menjadi pengundi dalam pilihan raya. Apakah syarat yang membolehkan seseorang mengundi dalam pilihan raya? Yang pertama ialah nama didaftarkan dalam senarai daftar pemilih. Maksudnya setiap warga negara yang layak untuk mengundi perlu mendaftarkan diri dalam senarai daftar pemilih yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang kedua ialah warga negara Malaysia. Bukan warga negara tak boleh mengundi. Yang ketiga berumur 21 tahun ke atas. Setakat inilah. Hari itu ada perubahan iaitu berumur 18 tahun dah boleh mengundi dah. Jadi kita tengok nanti pilihan raya seterusnya lah. Kemudian bermastautin atau tidak bermastautin. Maksudnya pengundi ni dia boleh sama ada bermastautin di Malaysia ataupun dia menetap di luar negara. Dia boleh mengundi lagi. Bagaimana cara calon yang tidak bermastautin ni nak mengundi? Dia boleh mengundi menggunakan undi pos. Kita panggil sebagai undi pos. Okey. Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya, Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri boleh mengundi dalam pilihan raya tersebut. Kemudian seseorang pengundi hanya boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja. Dia tak boleh nak mengundi 2-3 kawasan. Dia kena undi sekali sahaja dalam kawasan pilihan raya dia. Okey? Dan anggota pasukan keselamatan, pelajar luar negara dan pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara boleh mengundi melalui pos dengan syarat nama mereka terdaftar sebagai pengundi. Okey, jadi itu adalah syarat untuk menjadi pengundi dalam pilihan raya. Apakah kepentingan pilihan raya? Mengapa kita perlu melaksanakan pilihan raya di negara kita? Yang pertama, kerana kita hendak melaksanakan sistem demokrasi di negara kita. Yang kedua, supaya warga negara bertanggungjawab mengambil tahu perkembangan politik semasa yang berlaku di negara kita. Yang ketiga, supaya rakyat melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin negara. Dan kemudian memastikan rakyatlah yang menentukan bentuk kerajaan dan corak pemerintahan demokrasi melalui pilihan raya. Jadi itu salah satu perkara kepentingan pilihan raya dijalankan di negara kita. Okey, kita pergi terus kepada latihan mengenai pilihan raya. Ini adalah soalan SPM ulangan 2017. Masalah berikut dihadapi oleh seorang rakyat Malaysia. Disabitkan dengan kesalahan jenayah oleh mahkamah, diisytiharkan muflis. Masalah tersebut menyebabkan beliau kehilangan hak
A. Menganggotai parti politik, B. Membuang undi, C. Menjalankan kempen, D. Menjadi calon pilihan raya. Jadi pelajar tengok sini, muflis. Muflis syarat nak jadi calon dia tidak boleh muflis. Jadi jawapannya ialah masalah yang akan beliau hadapi ialah menjadi calon pilihan raya, iaitu D. Soalan seterusnya, bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya dapat melaksanakan pilihan raya yang bebas dan adil di Malaysia? A. Tidak membenarkan wakil parti politik memantau pilihan raya. Ini tak boleh lah. Dia mesti ada pemantau pilihan raya. B. Tidak memihak kepada mana-mana parti politik. C. Membenarkan calon mengemukakan sebarang isu. Dan D. Menyalurkan bantuan kewangan kepada parti yang bertanding. Jadi jawapannya ialah B. Tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Kemudian seterusnya, bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya bertindak memastikan pilihan raya yang diadakan di Malaysia adil dan telus? A. Menyediakan jadual awal berkempen bagi calon. Jadi kata kuncinya adil dan telus. B. Menetapkan manifesto parti politik yang bertanding. C. Membenarkan pengundi berdaftar sahaja layak mengundi. Dan D. Melarang pemerhati dari negara luar memantau pengundian. Bagaimana nak pastikan pilihan raya itu adil dan telus? Jadi dia mesti mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh SPR lah. Iaitu membenarkan pengundi berdaftar sahaja layak mengundi. Okey, seterusnya, matlamat berikut berkaitan dengan pilihan raya di Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan tarikh mengundi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Batu Talam Raub Pahang. Mengapakah pilihan raya kecil tersebut diadakan? A. Pembubaran rasmi Parlimen. B. Wakil rakyat meninggal dunia. C. Persempadanan semula kawasan. D. Pertambahan bilangan penduduk. Jadi sebab apa pilihan raya kecil boleh diadakan? Ingat tadi, antaranya ialah wakil rakyat meninggal dunia. Sebab itu kita adakan pilihan raya kecil. Mutu adalah warga negara Malaysia yang ingin mengundi dalam pilihan raya umum ke-14. Apakah syarat yang perlu mutu penuhi? 1. Tidak muflis. Adakah syarat nak mengundi tidak muflis? Tak ada. Itu cuma syaratnya dia calon. Berumur 21 tahun? Ya. Mendaftar sebagai pemilih? Ya. Menjadi ahli dalam parti politik? Ini tak semestinya. Jadi jawapannya 2 dan 3, iaitu C. Apakah syarat yang melayakkan warga negara Malaysia yang berusia 21 tahun mengundi dalam pilihan raya? A. Menjadi ahli parti politik. B. Berdaftar sebagai pemilih. C. Menjawat jawatan kerajaan. D. Bebas daripada tindakan mahkamah. Ini syarat nak mengundi. Jadi syaratnya ialah B. Berdaftar sebagai pemilih. Pilihan raya kecil diadakan di mana-mana kawasan di negara kita sekiranya wakil rakyat A. Meninggal dunia. B. Dipecat dari parti. C. Menyertai parti lain. D. Hilang sokongan. Jadi jawapannya ialah A. Meninggal dunia. Encik Abu telah diisytihar muflis oleh mahkamah. Mengikut sistem pilihan raya di Malaysia, beliau tidak layak untuk A. Menjadi calon pilihan raya. B. Menyertai parti politik. C. Mendaftar sebagai pengundi. D. Menjalankan kempen pilihan raya. Jadi kalau diisytiharkan muflis, mestilah tidak boleh menjadi calon pilihan raya. Okey, jika seseorang berminat untuk bertanding dalam pilihan raya di atas, ini pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Batu Talam Raub Pahang. Apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi? 1. Bebas daripada kemuflisan. Ya. 2. Memegang jawatan dalam kerajaan. Tak boleh. 3. Menjadi ahli dalam sebuah parti politik. Tak semestinya dia boleh jadi calon bebas juga. 4. Berumur tidak kurang daripada 21 tahun. Ya, jadi jawapannya 1 dan 4. Jawapannya B. Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya? 1. Menetapkan manifesto parti. Ini bukan tugas Suruhanjaya. Ini tugas calon. 2. Mengendalikan kempen calon. Ini bukan juga. 3. Menguruskan pendaftaran pengundi. Ya. 4. Memastikan pengundian berjalan lancar. Jadi jawapannya 3 dan 4. Okey, jawapannya D. Okey. Tamat tajuk untuk pilihan raya. Kita terus kepada tajuk negara persekutuan.
negara kita berbentuk persekutuan. Apakah maksud persekutuan? Persekutuan maksudnya penyatuan beberapa buah negeri, ada banyak negeri, kemudian disatukan yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan dan beberapa buah kerajaan negeri. Itu maksud persekutuan. Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Pengagihan kuasa pentadbiran di Malaysia, kita boleh agihkan kuasa pentadbiran di Malaysia kepada 3 senarai, iaitu kita panggil sebagai senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Okey, senarai persekutuan. Senarai persekutuan dia memuatkan bidang kuasa persekutuan, iaitu hanya kerajaan persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya, iaitu di antaranya ialah hal ehwal luar negeri, hubungan luar, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran dan keadilan, kerakyatan negara, pilihan raya negara, kewangan, perniagaan, perdagangan perusahaan, perkapalan, pelayaran dan pengangkutan, jabatan ukur penyelidikan, kerja raya dan tenaga pusat, pelajaran, kesihatan, keselamatan buruh dan sosial, orang asli, hal-hal lain. Jadi kalau pelajar tengok di sini, semua senarai ni semuanya adalah perkara yang sangat penting di negara kita, bidang yang sangat penting di negara kita. Contohnya pelajaran, kesihatan, hal ehwal luar negeri. Jadi ia kuasanya dipegang oleh kerajaan persekutuan. Senarai negeri mengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan kepada negeri, iaitu kerajaan negeri sahaja mempunyai kuasa terhadapnya. Kerajaan persekutuan tidak ada kuasa. Kerajaan negeri yang ada kuasa, iaitu antaranya ialah undang-undang Islam di setiap negeri, tanah, pertanian dan perhutanan, kerajaan tempatan, perkhidmatan tempatan, kerajaan negeri, hari cuti negeri dan undang-undang negeri. Kemudian ada satu lagi senarai, iaitu kita panggil sebagai senarai bersama, iaitu menurunkan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri berkongsi kuasa, iaitu kebajikan sosial, beasiswa, taman negara, perancangan bandar dan wilayah, penjagaan haiwan, kesihatan dan kebersihan awam, parit dan tali air, pemulihan, hiburan awam dan perhubungan. Okey, kerajaan persekutuan, Perlembagaan Persekutuan memberi peruntukan yang luas kepada kerajaan persekutuan berhubung pentadbiran negara. Jadi kerajaan persekutuan yang mempunyai peruntukan yang luas, kuasa yang luas dalam pentadbiran negara. Dan bidang pentadbiran negara meliputi semua aspek perkhidmatan seperti perkhidmatan ekonomi, sosial, keselamatan dan pendidikan. Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan ialah badan pelaksana atau eksekutif mempunyai tugas menjalankan kuasa eksekutif, kuasa pentadbiran mengikut perlembagaan dan undang-undang sedia ada. Kuasa eksekutif bagi Kerajaan Persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Tapi yang melaksanakan kuasa pentadbiran ni ialah Kabinet atau Jemaah Menteri, badan yang menjalankan kuasa eksekutif. Jemaah Menteri diketuai oleh Perdana Menteri daripada kalangan Ahli Dewan Rakyat. Okey, Kerajaan Negeri. Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kuasa eksekutif terhadap setiap negeri. Maksudnya kerajaan negeri ada kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif terletak pada tangan Raja atau Sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Siapakah yang mengetuai pentadbiran peringkat negeri? Yang mengetuai pentadbiran peringkat negeri ialah Menteri Besar atau Ketua Menteri yang dilantik oleh Raja atau Yang di-Pertua Negeri daripada kalangan Ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan tersebut. Okey. Kerajaan negeri, pentadbiran peringkat negeri, kalau di Semenanjung Malaysia, ia dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco. Di Sarawak kita kenali sebagai Majlis Tertinggi, manakala di Sabah dikenali sebagai Kabinet. Urusan pentadbiran peringkat negeri terletak pada Perlembagaan Negeri sebagaimana yang diperuntukkan oleh
Perlembagaan Malaysia. Dan pentadbiran peringkat negeri terdiri daripada sebilangan ahli Dewan Undangan Negeri, 3 orang pegawai kerajaan atau ex officio iaitu setiausaha kerajaan negeri, pegawai kewangan negeri dan penasihat undang-undang negeri yang menjalankan pentadbiran negeri. Okey, ini adalah latihan ya, iaitu latihan struktur. Soalan SPM 2012. Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan yang mengamalkan konsep pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Soalannya, A. Jelaskan konsep persekutuan. 2 markah. Jadi ini adalah contoh jawapannya. Persekutuan ialah penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan dan beberapa buah kerajaan negeri. Setakat tu calon ni dapat 3 markah. Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi calon ni dapat beri 4 jawapan, melebihi kehendak markah. Soalan B. Senaraikan bidang kuasa kerajaan persekutuan. 2 markah. Kerajaan negeri 2 markah. Okey. Jadi contoh jawapannya senaraikan. Jadi calon perlu senaraikan jawapan. Jadi jawapannya hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, kewangan, pelajaran, kesihatan. Lebih daripada 2 markah calon ni beri jawapan. Kemudian kerajaan negeri bidang kuasanya ialah undang-undang Islam, tanah, pertanian, perhutanan dan perhutanan, kerajaan tempatan. Jadi 2 markah. Soalan C. Mengapakah pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dilakukan? 2 markah. Soalan ini ditanya sebab. Ini soalan kebat. Soalan kebat. Sebab apa pengagihan kuasa dilakukan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Jawapannya, contoh jawapan. Pengagihan kuasa dilakukan kerana dapat memelihara hubungan baik antara kerajaan tersebut. Hubungan baik dan dapat membentuk kerajaan persekutuan yang stabil. Seterusnya dapat mengurangkan perbalahan antara etnik. 1 markah lagi. Serta dapat menjamin keharmonian negara. Jadi 4. Calon ni bagi 4 jawapannya melebihi kehendak markah. Soalan D. Sebagai warga negara yang patriotik, jelaskan peranan anda untuk mengekalkan Malaysia sebagai negara persekutuan. 2 markah. Ini soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi contoh jawapannya, peranan saya ialah mematuhi undang-undang negara dan tidak melibatkan diri dalam masalah sosial, seperti terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan pergaulan bebas. Jadi contoh dapat 1 markah. Kesannya negara kita akan aman damai dan kekal sebagai negara persekutuan. Jadi calon ni dapat beri 4 markah. Sedangkan kehendak markah ialah 2. Jadi dia dapat markah maksima. Jadi kalau soalan begini sebenarnya, apakah peranan seorang warga negara untuk mengekalkan Malaysia sebagai negara persekutuan? Jadi apakah peranan kita untuk mengekalkan negara kita ni? Mengekalkan negara kita sebagai negara persekutuan. Jadi pelajar boleh fokus kepada apakah peranan warga kita sebagai warga negara untuk mengekalkan kedudukan negara Malaysia pada ketika ini. Jadi ini dia contoh jawapannya lah. Okey. Terus pada tajuk yang ketiga iaitu lambang-lambang negara. Lambang negara yang pertama ialah Jata Negara. Ini dia gambar Jata Negara. Jata Negara ialah lambang rasmi kerajaan Malaysia yang telah diperkenan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Setiap lambang pada Jata Negara mempunyai maksud tertentu, iaitu 4 jalur berlainan warna merah, hitam, putih, kuning di tengah perisai merujuk kepada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu.
Hitam dan putih, Pahang. Merah dan kuning, Selangor. Hitam, putih, kuning, Perak. Merah, hitam, kuning, Negeri Sembilan. Yang kedua, di bahagian kanan terdapat perisai iaitu lambang pokok Melaka yang melambangkan negeri Melaka. Negeri Sabah dan Sarawak dilambangkan dengan jata negeri tersebut. Ini dia jata negeri Sabah dan juga Sarawak. Kemudian di antara lambang negeri Sabah dan Sarawak ni ada sekuntum bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan negara kita. 2 ekor harimau yang menyokong perisai bermaksud keberanian. Dan ada 5 bilah keris pada jata negara yang melambangkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor yang dahulunya dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan di bahagian kiri perisai ada sebatang pokok pinang yang mewakili negeri Pulau Pinang. Dan di atas perisai ada bulan sabit berwarna kuning yang bermaksud agama Islam ialah agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14 melambangkan gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Dan di bawah perisai ada cogan kata iaitu bersekutu bertambah mutu yang bermaksud semangat permuafakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia. Okey, itulah dia jata negara-negara kita. Kita seterusnya kita pergi kepada bendera kebangsaan negara kita. Ini adalah sejarah bendera kebangsaan negara kita. Pada jalur gemilang. Nama jalur gemilang telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad pada malam 31 Ogos 1997. Pengisytiharan jalur gemilang dilakukan pada jam 11.58 malam di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Jalur gemilang mengandungi 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar. Jalur merah melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingnya terhadap negara ini. Jalur putih melambangkan kesucian negara, tanda keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan, dan ianya menjadi simbol untuk 14 jalur pada jalur gemilang. Bahagian yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan negara Malaysia. Bintang pecah 14 itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia, Raja-Raja Melayu. 4 warna ini yang melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang maha mulia, Raja-Raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri di Malaysia. Sejarah penerimaan bendera Persekutuan Tanah Melayu adalah melalui perjanjian dengan Majlis Raja-Raja di mana sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan dalam tahun 1949 untuk menimbang dan membuat perakuan berhubung dengan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Satu pertandingan peringkat kebangsaan telah diadakan bagi memilih bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Pertandingan ini diadakan oleh Majlis Perundangan Persekutuan dalam tahun 1949. Seramai 373 karyawan telah mengambil bahagian di mana 3 reka bentuk bendera dipilih ke peringkat akhir. Reka bentuk pertama ialah lambang keris bersilang di tengah-tengah dengan dikelilingi oleh 11 bintang pecah 5 dan berlatar belakang warna biru. Reka bentuk kedua hampir serupa dengan reka bentuk pertama, kecuali 11 bintang pecah 5 itu disusun tanpa bulatan mengelilingi keris bersilang
dan berlatar belakang warna biru. Reka bentuk ketiga ialah 11 jalur biru putih dengan bulan bintang berwarna kuning di bahagian tepi kiri berlatar belakang warna merah. Majlis Perundangan Persekutuan menjemput orang ramai memberikan pendapat kepada ketiga-tiga reka bentuk bendera tersebut. Pendapat umum itu telah dikelolakan oleh Akhbar dan Malay Mail. Keputusan akhir yang disiarkan pada 28 November 1949 menunjukkan majoriti orang ramai memilih reka bentuk ketiga. Reka bentuk ketiga itu adalah ciptaan seorang arkitek kerajaan di Johor iaitu Encik Muhammad Hamzah. Reka bentuk bendera tersebut dengan beberapa pindaan telah mendapat perkenan mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 22 dan 23 Februari 1950. Pada 19 April 1950, Majlis Perundangan Persekutuan telah meluluskan usul yang dibentangkan oleh pemangku Ketua Setiausaha Negara. Reka bentuk bendera telah mendapat kelulusan King George pada 19 Mei 1950. Pada 26 Mei tahun yang sama, bendera itu dikibarkan buat pertama kalinya di Istana Sultan Selangor, Kuala Lumpur. Majlis pengibaran yang berlangsung pada 9:30 pagi itu dihadiri Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George. Bendera Malaysia adalah berasal dari bendera Persekutuan Tanah Melayu. Duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan tuan-tuan yang terutama gubernur-gubernur dalam satu persidangan Majlis Raja-Raja menjelang pembentukan Malaysia telah memperkenankan bahawa reka bentuk bendera Malaysia hendaklah mengikut reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu dengan pengubahsuaian pada bilangan jalur-jalur dan bintang pecah 14 bagi menunjukkan 14 buah negeri baru bagi Persekutuan Malaysia. Percantuman Sabah, Sarawak dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu telah melahirkan sebuah negara baru iaitu Malaysia. Bendera Malaysia telah dikibarkan dengan rasminya di seluruh negara untuk melambangkan lahirnya Malaysia pada 16 September 1963. Sungguh pun Singapura berpisah daripada Malaysia pada 9 Ogos 1965. Namun, jalur-jalur dan bintang pecah 14 terus dikekalkan sehingga sekarang. Okey, itulah dia sejarah terciptanya bendera kebangsaan negara kita, iaitu bermula pada tahun 1949. Sebuah jawatankuasa telah dibuat untuk membuat pengakuan berhubung reka bentuk Persekutuan bendera Persekutuan Tanah Melayu.
Dan Majlis Perundangan Persekutuan telah mengadakan pertandingan pada peringkat kebangsaan memilih bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Dan 373 orang pereka bentuk telah mengambil bahagian dan 3 reka bentuk bendera telah dipilih ke peringkat akhir. Dan Majlis Perundangan Persekutuan dan Ahbar The Malay Mill telah menjemput orang ramai memberi pendapat tentang reka bentuk bendera tersebut. Pada 28 November 1949, Ahbar The Malay Mill menyiarkan keputusan majoriti orang ramai iaitu reka bentuk ciptaan Encik Muhammad Hamzah, arkitek kerajaan Johor telah terpilih dan beberapa pindaan telah dibuat terhadap reka bentuk bendera tersebut sebelum diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Dan pada 19 Mei 1950, King George yang ke-6 telah memperkenankan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Dan pada 26 Mei 1950, bendera Persekutuan Tanah Melayu telah berkibar buat kali pertama di pekarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George VI. Okey, lambang-lambangnya seperti yang disebutkan tadi, ada 14 jalur merah dan putih melambangkan gabungan negeri di Malaysia. Warna merah lambang keberanian, putih kesucian, biru perpaduan dan kuning kedaulatan Raja-Raja Melayu. Bulan sabit warna kuning melambangkan agama Islam ialah agama rasmi Persekutuan Malaysia dan bintang pecah 14 melambangkan gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Apakah kepentingan bendera kebangsaan? Ia dapat menimbulkan perasaan bangga terhadap negara kita, dikibarkan dalam majlis dan adat istiadat rasmi, tanda ketaatan kepada raja dan negara, rakyat menjadi lebih bersemangat dan patriotik, simbol perpaduan, kebanggaan dan kedaulatan. Okey, satu lagi, lambang negara kita ialah lagu kebangsaan. Ini adalah sejarah lagu kebangsaan negara kita. Pada tahun 1956, semua negeri di Tanah Melayu mempunyai lagu kebesarannya sendiri. Walau bagaimanapun, belum ada sebuah lagu kebangsaan yang merangkumi bagi seluruh negara. Tunku Abdul Rahman yang menjadi Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu merangkap Menteri Dalam Negeri pada ketika itu telah membuat ketetapan agar sebuah lagu kebangsaan dicipta sebelum menjelangnya kemerdekaan. Beliau mencadangkan agar diadakan satu pertandingan mencipta lagu kebangsaan. Hasilnya, sebanyak 514 buah lagu telah diterima dari seluruh dunia. Namun demikian, tidak ada sebuah lagu dari 514 lagu yang dikemukakan itu yang dianggap sesuai untuk dijadikan lagu kebangsaan. Salah satu cara untuk memperoleh lagu kebangsaan yang baik ialah dengan menjemput beberapa pengubah lagu yang ternama untuk menciptanya. Jawatan Kuasa Khas Pemilihan Lagu Kebangsaan kemudian membuat keputusan mempelawa beberapa pengubah lagu yang terkenal bertaraf antarabangsa untuk mencipta khas lagu kebangsaan ini. Mereka yang dijemput khas untuk mengubah lagu kebangsaan ini antaranya Benjamin Britten, Sir William Walton, Giancarlo Monati dan Zubir Said. Namun hasil gubahan mereka juga ditolak. Akhirnya, jawatan kuasa itu membuat keputusan untuk mendengar ke semua lagu negeri-negeri di Tanah Melayu yang sedia ada bagi mengenal pasti sama ada di antara lagu-lagu kebesaran negeri itu ada yang sesuai untuk dijadikan lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. Semuanya bermula di sini, Kepulauan Seychelles. Lagu La Rosalie tidak asing di Pulau Mahé, Kepulauan Seychelles. Pulau inilah Sultan Perak Sultan Abdullah dan keluarganya ketika itu menetap dalam buangan pada tahun 1877. Lagu itu sangat popular di pulau tersebut dan selalu dimainkan oleh pancaragam Perancis yang biasanya memainkan pelbagai lagu dan membuat pertunjukan konsert untuk orang ramai di Kepulauan Seychelles.
Dipercayai melodi lagu La Rosalie telah digubah oleh seorang penyair dan ahli muzik Perancis bernama Pierre Jason de Branger yang lahir di Perancis pada tahun 1780 dan meninggal dunia pada tahun 1857. Anak-anak putri Sultan Abdullah juga menggemari irama lagu itu dan memainkannya menggunakan piano. Setelah 14 tahun, Sultan Abdullah selesai menjalani hukuman buang negeri di Kepulauan Seychelles kerana didakwa bersubahat membunuh residen British J.W.W. Burge. Baginda membawa pulang lagu itu ke Perak. Di Perak, lagu itu menjadi popular dan dimainkan di majlis-majlis sebagai lagu hiburan. Raja Chulan anak dia Sultan Abdullah memperkenalkan irama lagu La Rosalie kepada abangnya Raja Mansur. Raja Mansur kemudiannya menulis lirik baru dan menjadikan sebuah lagu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Asal-usul lagu Negaraku sebelum dijadikan lagu kebangsaan Malaysia dikatakan berasal dari lagu kebangsaan negeri Perak dan juga satu lagu popular berjudul Terang Bulan. Ini kerana kedua-dua irama lagu itu mempunyai persamaan. Al-Bakri, penyimpan besar Raja-Raja Melayu. Lagu itu digunakan buat pertama kali sebagai lagu kebangsaan negeri Perak, iaitu ketika pertabalan King Edward ke-7 di England pada 9 Ogos 1902. Sultan Idris Mursidul Azam Shah adalah Sultan Perak ketika itu. Pada masa pertabalan King Edward ke-7, Sultan Idris yang diiringi bersama oleh Raja Chulan dan setiausaha sulitnya berangkat ke England sebagai wakil Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu bersekutu dalam istiadat pertabalan itu. Tiba di pelabuhan Southampton, pegawai protokol dari pejabat kolonial luar naik ke kapal dan bertanyakan lagu kebangsaan negeri Perak. Menjadi amalan di England pada masa itu, setiap kali ketua negara atau raja berangkat, lagu kebangsaan negeri itu akan dimainkan. Pada masa itu, negeri Perak tidak mempunyai lagu kebesarannya sendiri. Walaupun sedar negeri Perak tidak mempunyai lagu kebesarannya, bagi mengelak rasa sendiri, tetapi nota lagu itu tidak dibawa bersama. Begitupun, mereka boleh memainkan lagu itu tanpa nota. Selepas mendengar penerangan mereka, pegawai protokol membenarkan mereka memainkan lagu itu. Berkumandanglah lagu itu di bumi England pada 1902 buat pertama kalinya dan sekaligus menjadi lagu kebesaran negeri Perak. Irama lagu Rosalie itu membunga dan memekar di kalangan penduduk pulau dan pelaut. Bagaimana lagu ini berkembang? Dengan adanya perkhidmatan pelayaran yang mengembara dari Seychelles ke Singapura, dan secara tidak sengaja irama La Rosalie terus diterima oleh masyarakat setempat. Di situlah munculnya lagu Terang Bulan yang dinyanyikan dengan pelbagai bahasa dan dipersembahkan di pentas-pentas sekitar tahun 1920-an dan 1930-an di Singapura. Lagu rasmi negeri Perak itu telah dipilih menjadi lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Jemaah Hakim yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 5 Ogos 1957. Sebanyak 4 buah lagu telah diperdengarkan oleh pasukan Pancaragam Polis Diraja. Lagu negeri Perak, Allah Lanjutkan Usia Sultan, telah terpilih. Keputusan Jemaah Hakim itu kemudian telah dikemukakan kepada Majlis Raja-Raja Melayu.
lagu Negaraku hasil ciptaan Encik Saiful Bahari telah dinobatkan sebagai lagu kebangsaan dan buat pertama kalinya pada 31 Ogos 1957, lagu Negaraku dipersembahkan di Stadium Merdeka sempena Hari Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Tibalah ke kemuncaknya apabila bendera persekutuan dikibarkan dan dengannya harapan dan cita-cita sebuah negara sambil irama lagu kebangsaan, lagu Negaraku diperdengarkan bagi kali yang pertamanya. Okey, itulah dia sejarah lagu kebangsaan negara kita, iaitu dicipta sebelum mereka lagu kebangsaan negara kita ialah lagu kebangsaan British, iaitu God Save the Queen. Lagu Negaraku telah dicipta pada tahun 1957 dan pemilihan lagu ini dibuat oleh Tunku Abdul Rahman yang mengetuai sekumpulan jemaah hakim di Dewan Polis Depoh Kuala Lumpur, dan pasukan pencaragan polis diraja telah memperkenalkan 4 buah lagu. Dan lagu Terang Bulan, iaitu lagu kebangsaan negeri Perak, telah dipilih kerana mempunyai unsur kemelayuan. Majlis Raja-Raja Melayu telah memperkenankan keputusan jemaah hakim tersebut, dan lirik lagu kebangsaan telah digubah semula oleh Encik Saiful Bahari berdasarkan lagu Terang Bulan. Apakah kepentingan lagu kebangsaan? Menggambarkan kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bagi kepada tanah air, menuntut kita bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban demi mempertahankan negara, dan membangkitkan semangat patriotik dan cinta akan tanah air. Okey, jadi sekian sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Jadi cikgu harap pelajar akan terus meneruskan pembelajaran pelajar-pelajar di rumah. Okey, stay at home. Okey, teruskan pembelajaran di tuition Perlis Mengaji, tuition online Perlis Mengaji. Sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.